Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Salahuddin bin Ibrahim. Selamat kembali ke kelas PDPR. Hari ini kita akan sambung dengan kelas Pendidikan Kesihatan Unit 4, Kisah Si Penagis. Sila rujuk muka surat 21. Kita mulakan dengan berbicara tentang cerita daripada gambar, siri gambar yang ada di dalam buku teks. Dalam gambar satu menunjukkan sebuah keluarga yang sangat sibuk dengan pekerjaan sehingga anaknya tidak mendapat perhatian yang secukupnya. Gambar kedua menunjukkan kanak-kanak tersebut banyak menghabiskan masa bersama rakan-rakan sehinggalah rakan-rakannya memberikan bahan terlarang untuk bersukaria, untuk berseronok. Gambar ketiga menunjukkan kanak tersebut mula mengambil bahan terlarang secara sendirian dan dia mula berkhayal. Berikutnya, kanak-kanak tersebut mula bersikap yang lebih buruk, iaitu dengan mencuri duit untuk mendapatkan wang yang secukupnya membeli bahan terlarang. Dia mula mengambil lebih dadah dan berkhayal sehingga tidak sedarkan diri. Gambar keenam menunjukkan akibat penyalahgunaan dadah tadi, masyarakat mula melaporkan kegiatan tersebut dan akhirnya dia ditangkap bersama rakan-rakannya. Akibat daripada penyalahgunaan dadah tadi juga menyebabkan dia terkena dengan penyakit AIDS. Penyakit AIDS sudah diketahui adalah penyakit yang tiada ubatnya. Keluarganya berasa bimbang, terutama ibunya. Sedih melihat keadaannya yang sangat uzur. Dan gambar terakhir menunjukkan ibunya menangis sendirian, bersedih kerana kematiannya disebabkan oleh penyakit AIDS tadi. Inilah pengakhiran kepada kanak-kanak tersebut, yang seorang kanak-kanak yang sangat sihat, cerdik dan pandai akhirnya tewas dengan penyalahgunaan dadah. Dalam cerita tadi, bagaimanakah cara-cara untuk kita menangani perkara ini agar tidak berlaku kepada diri kita, keluarga kita dan masyarakat sekeliling? Mari kita bincangkan bersama-sama. Sebelum kita meneruskan kepada cara menangani situasi negatif ini, kita bincangkan dulu dua perkara sebelum itu, iaitu punca penyalahgunaan dadah dan juga kesan penyalahgunaan dadah. Dari cerita tadi pun kita sudah dapat maklumat-maklumat tersebut. Punca penyalahgunaan dadah ada 5 saya dapat senaraikan di sini. Pertama, kurang mendapat perhatian keluarga. Kedua, tekanan, depresi, tekanan perasaan dan tekanan daripada minda kita sendiri. Ketiga, kurang pendidikan agama. Pendidikan agama yang cukup sudah pasti dapat memastikan kita agar mengelak diri daripada terlibat gejala-gejala negatif. Keempat, pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya boleh menjadi satu pengaruh yang sangat positif kepada kejayaan kita. Namun, rakan sebaya juga boleh membawa kepada pengaruh negatif seperti penyalahgunaan dadah. Kelima, pengaruh media cetak dan media elektronik, terutamanya daripada filem, video games dan pelbagai lagi media bacaan yang menunjukkan keseronokan dalam melakukan aktiviti negatif seperti penyalahgunaan dadah, yang sebenarnya adalah satu perkara yang membawa bencana kepada diri kita dan keluarga kita. Kita tengok pula kesan penyalahgunaan dadah. Ada 3 kesan penyalahgunaan dadah. Kesan kepada mental, kesan kepada pembelajaran dan kesan kepada imunisasi badan. Bagi individu yang menyalahgunakan dadah, mentalnya tidak dapat berfikir dengan baik dan tenang. Malah selalu mengalami kecelaruan. Mereka seperti ini tidak dapat mengetahui yang manakah yang positif dan yang manakah yang negatif, dan sentiasa melakukan perkara-perkara yang di luar dugaan dan membawa kepada bencana. Bagi murid-murid pula, terutamanya remaja-remaja
tumpuan di dalam pembelajaran akan terganggu. Murid akan mula berkhayal di dalam kelas dan tidak dapat memberi tumpuan sepenuhnya di dalam kelas. Dan ini mengganggu proses pembelajaran. Imunisasi atau pertahanan badan individu yang menyalahgunakan dadah akan lebih rendah dan sentiasa dihinggapi pelbagai jenis penyakit. Ini menyebabkan individu tersebut tidak sihat dan sakit, sentiasa murung dan tidak dapat memberikan tumpuan sepenuhnya kepada kehidupan harian. Dan akhir sekali, cara menanganinya. Ada 4 yang saya akan kongsikan di sini. Pertama, kita perlu menolak ajakan rakan-rakan yang mengajak kita menggunakan perkara-perkara seperti dadah dengan tegas. Kita mesti berani menyatakan tidak kepada dadah. Kedua, tidak bergaul dengan rakan yang mempunyai masalah gejala dadah. Jika kita tahu ada rakan kita ataupun kenalan yang kita tahu terlibat dengan gejala dadah, maka kita eloklah menjauhi diri kita dari orang tersebut. Ketiga, mengamalkan gaya hidup sihat seperti bersukan, bermain dan juga melakukan aktiviti-aktiviti riadah, sama ada bersama keluarga, rakan ataupun seorang diri. Aktiviti yang sihat dapat menghindarkan kita daripada terlibat dengan dadah. Dan keempat, menyertai program-program tentang kempen bahaya dadah. Dengan kita terlibatnya dalam program-program seperti ini, minda kita lebih terbuka, pengetahuan kita lebih tinggi tentang bahaya-bahaya dadah. Jadi kita akan sentiasa alert ataupun sentiasa beringat tentang apa itu dadah, apa bahaya dadah dan apa kesan dadah terhadap diri kita, rakan-rakan, keluarga, masyarakat dan negara. Jika anda ada sebarang idea ataupun pendapat tentang cara menangani gejala negatif dadah ini, nyatakan pendapat anda di ruang komen di bawah. Di dalam kelas yang akan datang, kita akan mengetahui 5 jenis dadah dan apa kesannya terhadap diri kita. Semoga berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.